Even dekat Jepun sex harassment dia bukan sahaja sentuh-sentuh, bukan. Sex harassment dia kalau tanya nama dekat tempat kerja pun boleh dikira sebagai gangguan seksual dah. Tanya nama je. Kan ada isu sekarang yang famous macam pergi kenduri tanya tempat kerja mana pun dah consider kurang ajar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Untuk makluman anda, saya sekarang kurang sihat dan saya baru sahaja baca satu post yang viral dekat Facebook yang mana ada satu Twitter tu dia bagi tahu yang dia accident dan apa yang bos dia tanya lepas tahu dia accident ialah bila boleh masuk kerja. Benda ni saya boleh relate dan saya ada sedikit pengalaman. Saya dekat Jepun dulu. Dekat Jepun untuk pengetahuan anda, saya tak pasti dekat company lain, tapi so far yang saya tahu company saya sendiri, lepas tu company beberapa orang kawan yang lain, dia tak ada istilah MC. MC yang kita kena minta dari doktor, lepas tu hantar kepada majikan menyatakan kita sakit sekian. Kalau dekat Jepun, sistem tu tak ada. Saya pernah sakit ketika saya bekerja dekat Fukuoka dulu. Saya sakit bahagian saya punya rahang ke apa kita panggil ni, dekat pipi. Maybe saya senyum banyak sangat kot. Kalau orang Kelantan kata sakit king lah So saya sakit bahagian tu and saya demam and pagi tu saya bagi tahu saya punya senior yang saya tak dapat nak pergi kerja sebab sakit sangat. Senior saya bagi tahu yang saya kena pergi, dia suruh saya pergi ke hospital lah untuk check. And saya tanyalah dia macam mana nak apply cuti. Dia pun bagi tahu, kalau sakit macam ni tak perlu nak apply cuti lah. Cuti ada 12 hari tak silap saya untuk setahun. Jadi saya pun pergi hospital, jumpa dengan doktor. Doktor pun bagi tahu saya sakit bla 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 bla, dan dia pun recommend ubat untuk saya beli. And ketika tu saya macam clueless lah. Saya nak minta MC kan, sebab tadi saya tak berapa faham dengan apa yang senior saya bagi tahu. So saya tanya doktor, macam mana ada ke surat nak bagi tahu saya sakit, so saya tak dapat pergi kerja dan sebagainya. Doktor tu pun clueless apa yang saya maksud kan. Maybe bahasa Jepun saya teruk ke, saya tak pastilah. Jadi saya ambil surat yang doktor bagi tahu tu, surat ubat tu. Jadi saya pergi ke farmasi, saya pun hantar dekat farmasi pun bagi ubat kepada saya, dan saya tanya sekali lagi dekat farmasi tu, dekat farmasis tu, dekat orang yang jaga farmasi tu. Macam mana dengan MC nak dapat kat mana. So farmasi tu pun clueless apa yang saya sedang sembang ni. Jadi saya pun buat bodoh lah. Then the next day bila saya dah okay tu, saya pergi dekat office, branch manager saya pun tanya macam mana kesihatan saya, okay ke tak. Then itu saja. Dia tak ada macam minta MC, tak ada apa. And EL saya tak bukan EL lah, MC saya annual leave kita panggil apa, EL saya tak tertolak, memang kekal dekat situlah. Yang tu saya guna masa musim panas pergi ke Nagasaki, and masa musim sejuk pergi main snowboard lah. Itu saya punya annual leave. Tapi yang saya nak fokus sekarang ialah tentang MC, which is dekat Jepun budaya MC ni tak ada. Bila saya fikir balik kenapa tak ada, sebab orang Jepun ni dia sangat dedicated dengan dia punya kerja, and dia tak akan menipu. Walaupun dia sakit dia akan pergi kerja juga. Kawan saya, senior saya, masa hujung minggu hari Sabtu dia akan pergi tempat kerja juga, settlekan beberapa kerja yang ada. Bila tanya dia kenapa datang kan, kena marah dengan bos ke kan, dia bagi tahu yang tak ada, sebab memang dah bosan dekat rumah, so datang kerja lah, tak ada benda nak buat kan. And itu memang orang Jepun, mereka tak menipu lah. So far mereka tak menipu kalau bab kerja. At least apa yang berlaku di sekeliling saya tak pasti kalau orang lain ada pengalaman lain, ataupun maybe untuk tahun 2022, 2021 dia punya situasi berbeza lah. Sebab yang saya cerita ni masa 2013. But apa yang saya nak anda faham ialah dekat Jepun dia tak ada budaya MC. Bila saya balik Malaysia pada tahun 2013, saya bekerja dekat Shah Alam, and
ditakdirkan Allah saya sakit perut. Pagi tu saya sakit perut gila-gila. So saya pergi dekat klinik yang berhampiran dengan pejabat saya, sebab saya dah masuk pejabat sebenarnya, tapi disebabkan ciri-ciri banyak bukan ciri. Disebabkan masuk tandas banyak sangat, saya pun decide untuk pergi ke klinik yang berhampiran. Bila masuk je klinik tu, saya belum sempat cerita kepada doktor apa yang saya alami. Doktor tu pun dah tulis, okay, MC nak berapa? Saya macam terkejut lah dengan budaya ni kan. Budaya jual MC dekat Malaysia sangat-sangat popular. Saya tak pasti kenapa benda ni berlaku, tapi masa tu saya agak kecewa sebab saya datang bukan nak minta MC, tapi saya nak minta ubat untuk sembuhkan penyakit saya, sakit perut saya tu. But then dia bagi MC, kita ambil je lah. Cuma mereka memang klinik tu, saya tak ingat dah klinik nama apa, tapi dia memang jual MC kepada pekerja-pekerja di sekeliling tu. And bila kita tengok, bila saya dah masuk Mona Lisa, saya dah ada company sendiri kan, saya faham lah kenapa majikan sangat pentingkan MC. Biasanya and bila kita check benda ni kan, dia memang balik kepada saya tak nafikan yang majikan masa introduction tadi memang teruk gila. Orang dah accident, kau pergi tanya lagi bila boleh masuk kerja, macam teruk lah kan. Tapi kenapa budaya MC ni penting dekat Malaysia adalah kerana, sorry to say, yang banyak juga pekerja yang suka ambil kesempatan di atas kelonggaran yang diberikan oleh majikan mereka. Saya pernah idamkan untuk set up satu Google dekat Kelantan ni. Maksudnya satu office yang tak perlukan masa punch in punch out. Tak ada. Saya pernah buat benda tu, and setahun saya cuba amalkan, gagal. Bila mana pekerja ni dia rasa selesa dengan kerja dia, dia dah start buat onar, lepas tu masuk lambat, kerja pun deliver lambat, and of course dia pun ada ponting dan sebagainya. And benda ni dia mungkin berlaku dekat saya saja sebab gaji yang saya offer tu tak tinggi. Gaji tu maybe gaji basic dalam 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, something like that lah. Dekat office kawan saya pula dekat Putrajaya, Cyberjaya, saya lupa dekat mana, tapi company dia memang offer gaji yang tinggi untuk pekerja-pekerja dia, at least RM3,000 Malaysia macam tu. Dia memang buat benda yang sama, masuk pada pukul 9 pagi, balik pada pukul 3 petang, and memang dia punya pekerja-pekerja mampu komit dengan sangat-sangat tinggi. Maksudnya kalau tak suruh datang kerja pun dia datang kerja, dia amanah dengan kerja dia. Saya tak pasti juga adakah benda ni disebabkan education level ataupun gaji tu, perbezaan gaji. Kalau nak kata dari segi perbezaan gaji, ada je pekerja-pekerja saya yang gaji tak adalah besar sangat, dalam 1,600 ataupun RM2,000 Malaysia, belum campur komisen. Dia mampu bagi komitmen yang lebih dari 100%. Ada je yang macam tu. Jadi saya tak pasti apa yang berlaku dekat Malaysia. Cuma balik pada topik kita, dekat Jepun dia tak ada budaya MC tu, dia lebih percaya kepada dia punya pekerja. Tapi tak dinafikan juga dekat Jepun ada je majikan-majikan yang kita kata macam sorry to say, macam celaka. Dia tekan pekerja dia gila-gila, budaya bully, apa kita panggil power harassment. Dekat Jepun ni dia suka sangat benda-benda yang berkait dengan harassment ni. Power harass, age harass, umur yang tua mesti yang muda mesti hormat yang tua, seniority tu. Lepas tu ada sekuhara, sex harassment. Even dekat Jepun sex harassment dia bukan sahaja sentuh-sentuh, bukan. Sex harassment dia kalau tanya nama dekat tempat kerja pun boleh dikira sebagai gangguan seksual dah. Tanya nama je. Kan ada isu sekarang yang famous macam pergi kenduri, tanya tempat kerja mana pun dah consider kurang ajar kan. So something like that lah. Dekat Jepun ni tanya nama perempuan ataupun berlainan jantina, jangan ingat lelaki tanya perempuan saja. Perempuan tanya lelaki pun kita boleh claim dia buat sex harassment kepada kita lah. So dekat Jepun dia banyak benda-benda macam tu. Tak dinafikan memang ada majikan-majikan yang kita kata teruk-teruk ni. Anda boleh cari satu drama yang diberi nama Black President. Dia cerita tentang Kuro Kigyo. Kigyo, apa kita cakap, industri yang tekan tindas pekerja ni. Memang ada. Dekat Jepun pun ada. Cuma kita bercakap secara majoriti, kebanyakannya memang percaya kepada pekerja tu, dan pekerja memang bagi komitmen 100% kepada majikan dia. And bila kita tengok apa yang berlaku dekat sana, and kita bandingkan dengan apa yang berlaku dekat Malaysia, at last kita akan jumpa satu solution yang mana dia balik pada diri kita sendiri. Sama ada kita majikan ataupun kita pekerja, dia berbalik kepada isu amanah itulah. Maka
Dengan ini, saya ingin menyeru kepada semua pendengar ataupun penonton video saya ni supaya kita amanah dengan kerja kita. Kalau kita rasa ditindas oleh satu-satu majikan tu, kita boleh je hantar surat berhenti kerja dengan dia, cari tempat kerja yang lagi bagus dari tempat sekarang. Jangan sesekali rasa takut bila mana kita nak berhenti kerja, sebab kita kena percaya rezeki Allah ada di mana-mana. Jangan siksa diri kita. Kita hidup ni pendek gila, tak sampai 60 tahun atau maybe esok lusa atau maybe lepas anda tonton video saya ni anda pun dah mati. Jadi kita kena live the life. Kita kena betul-betul isi hidup kita dengan benda-benda yang kita rasa menggembira lah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.